Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai telonde, ulas jangan tak ulas, biar semua orang menangis. Itu trademark baru. Bagi mereka yang tak tahu tentang perkembangan terkini perbicaraan kes rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan, aku nak beritahu kamu semua bahawa DPP mengatakan dakwaan bukti baru Najib hanya kabar angin. Tolong share video ini supaya semua orang tahu, terutamanya mereka yang rasa Najib itu difitnah. Ini kata DPP bahawa bukti baru Najib hanya kabar angin. Itu yang didakwa oleh DPP. Aku pun terkejut dengan pendedahan DPP ini. Rupa-rupanya semua Najib kata bukti-bukti yang dia ada itu menurut DPP ia hanya adalah kabar angin. Tahu kabar angin? Kabar anginlah yang tiada bukti bertulis, tiada rakaman audio, rakaman video dan sebagainya. Tapi macam mana dia boleh jadi kabar angin pula? Jom kita lihat apa laporan ini. Timbalan Pendakwa Raya V. Sitabaram hari ini berhujah di Mahkamah Persekutuan bahawa permohonan penyerahan bukti baru Najib Razak dalam kes SRC Internasional bernilai RM42 juta hanya berdasarkan kenyataan individu tertentu kepada SPRM. Sitabaram berhujah bahawa Mahkamah Persekutuan harus menolak bukti itu kerana afidavit sokongan Najib berdasarkan keterangan kabar angin atau hearsay sahaja. Di bawah undang-undang hearsay ialah laporan kata-kata orang lain oleh saksi yang mahkamah biasanya tidak membenarkan ia diambil sebagai bukti semasa perbicaraan. Banyak kali mahkamah akan menolak bukti yang hanya hearsay ataupun dengar cakap, cerita-ceritalah. Macam contohnya kau dengar aku cerita, nanti masuk mahkamah aku pula cerita. Semua tu tak boleh pakai, kebanyakan kali ditolak oleh mahkamah kerana ianya bukan bukti yang sahih ataupun kukuh. Macam itulah. Sebab boleh saja orang cakap. Biasanya cakap ini boleh tokok tambah lah, dikurang-kurang lah, ada garam lah, ajinomoto lah, macam tu supaya sedap didengar. Macam itulah ceritanya kan. Bukti tambahan yang cuba diajukan Najib disokong oleh afidavitnya mengenai apa yang dikatakan oleh 3 pegawai SPRM dan 2 pegawai bank kepada SPRM Suruhanjaya Anti Rasuah itu semasa siasatan. Sitabaram memberitahu panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bahawa afidavit Najib menunjukkan bahawa saksi yang didakwa ini tidak memberitahu Najib sendiri mengenai apa yang mereka maklumkan kepada SPRM. Saksi-saksi itu, apa yang mereka didakwa katakan seperti yang terkandung dalam afidavit Najib adalah kabar angin. Mereka tidak memberitahu perayu atau Najib, kata Sitabaram. Jadi Najib hanya dengar-dengar lah, lebih kurang macam itulah yang aku faham ni. Rupa-rupanya Najib hanya dengar-dengar dari orang dan tidak diberitahu kepada Najib sendiri oleh saksi-saksi itu. Jadi hearsay sajalah, dengar cakap. Begitulah. DPP menentang hujahan awal Peguam Bela Hisham T. Poktek berhubung bukti baru ini yang didakwa dihantar tanpa nama dalam sampul surat kepada Najib antara 9 Mei dan 7 Julai. Wah, ini kali pertama aku tahu. Tolong kamu share video ini supaya kamu tahu bahawa DPP menentang hujahan awal Peguam Bela Hisham T. Poktek berhubung bukti baru ini yang didakwa dihantar tanpa nama dalam sampul surat kepada Najib antara 9 Mei dan 7 Julai. Aku heran juga lah. Bolehkah jadi bukti tanpa sampul surat tanpa nama? Kenapa orang itu hantar dokumen atau bukti baru tanpa nama? Nanti aku rasa takutlah tuan. Itu orang yang mengirim surat ini tanpa nama ini mungkin takut nanti dipanggil pula jadi saksi di mahkamah kan. Tapi kan boleh dikesancup jarinya, boleh diketahui siapa orang itu. Tapi aku pun hairan lah.
Kalau betullah surat ini dihantar tanpa nama, aku boleh katakan ini menimbulkan keraguan. Sebab tidak ada yang dapat bertanggung jawab. Seperti jugalah surat layang. Bolehkah surat layang dijadikan sebagai pendakwaan? Sukar kerana tidak diketahui siapa yang tulis. Begitulah dengan sampul surat tanpa nama. Boleh kata bukti layang. Hisham telah berhujah awal hari ini bahawa jika tidak kerana sampul surat tanpa nama ini, Najib dan pasukan pembelaan tidak akan menyedari tentang dakwaan konflik kepentingan yang melibatkan Nazlan. Yang aku nak tahu sangat ini, siapa yang hantar surat tanpa nama ni? Siasat macam mana ya? Dan aku pikir sukarlah untuk menerima bukti tanpa nama ini. Prosiding di hadapan mahkamah akan disambung semula pagi esok dengan Peguam Najib dijangka mengemukakan hujah balas terhadap penghujahan pihak pendakwaan berhubung permohonan menyerahkan bukti baru itu. Panel hakim lain ialah Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini, Mary Liam Tiam Suan dan Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Melalui permohonan penyerahan bukti baru yang bertujuan untuk membatalkan siasatan dan hukuman terhadap Najib dalam kes SRC, perayu mendakwa Hakim perbicaraan iaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazli berisiko berat sebelah kerana konflik berkepentingan. Pasukan pembelaan Najib mendakwa terdapat konflik kepentingan disebabkan Nazlan yang merupakan Hakim Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada Najib ketika itu memegang jawatan sebagai Peguam Am di Maybank. Perayu mendakwa bahawa bank komersial itu kemudiannya terlibat dalam pembentukan SRC, anak syarikat 1MDB ketika itu. Walaupun secara rasmi telah menarik balik tuntutan rasuahnya terhadap Nazlan, bekas Perdana Menteri itu tetap menegaskan dakwaan konflik kepentingan terhadap Nazlan. Yang sebelum ini pun hangat di dalam media apabila Najib secara tiba-tiba menarik dakwaan terhadap Nazlan yang kononnya terlibat dalam rasuah. Najib tiba-tiba tarik. Kenapa? Itu yang menghairankan. Adakah kalau diteruskan itu akan menyebabkan Najib pula terperangkap sendiri? Aku pun tak pasti. Sekiranya Mahkamah Persekutuan menolak permohonan menyerahkan bukti baru, ia akan meneruskan untuk mendengar rayuan utama Najib yang bertujuan untuk membatalkan sabitan atas 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan jenayah pecah amanah CBT dan 3 pengubahan wang haram melibatkan dana RM42 juta dana daripada SRC. Perayu juga memohon untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 9 hari mulai hari ini untuk mendengar rayuan Najib. Pada mulanya ditetapkan selama 10 hari, namun Mahkamah Persekutuan kemudian mengurangkannya kepada 9 hari untuk perbicaraan dari 15 hingga 19 Ogos dan 23 hingga 26 Ogos. Setelah menjatuhkan hukuman itu, Nazlan bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk penangguhan hukuman sementara menunggu proses rayuan diselesaikan. Nazlan sejak itu telah dinaikkan ke Mahkamah Rayuan. Pada 8 Disember tahun lepas, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan bersalah terhadap Najib. Itulah dia laporan yang amat mengejutkan kita bahawa dakwaan bukti baru Najib hanya kabar angin, kata DPP. Rupa-rupanya begitu ceritanya. Ramai yang tak tahu. Share video ini supaya semua orang tahu dan tidak akan ada yang tak tahu. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.